Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para pelajar sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana dapat meneruskan pengajian kita dalam kitab Fathul Mu'in. Nama kitab kita Fathul Mu'in, Syarah Qurratil Ain. Bab kita belajar pada kali ini Faslun fil azani wal iqamah. Tengok hak muka surat kitab hak lama tu 112. Kitab yang baru hak kulit hijau 135. Hak lama 112. Yang baru berapa 135. Iya ke 112 ni? Jauh tikah tu. Fin kitab. Barak 120 ni. Patut budak cari tak jumpa. 120 ni. Nampak duk belek belakang. Kitab lama 120 ni. Kitab baru 135. 12 ni 135. Faslun fil azani wal iqamah. Fasal tentang azan dan iqamat. Yang jumpa ada tak? Yang ada PDF tu cari dah. Dia tulis faslun fil azan wal iqamah. Tengok kitab. Al azan wal iqamah huma lughatan. Azan dan iqamat definisi dari sudut bahasa, dari sudut lughah, dengan makna al-i'lam. Al-i'lam dengan mim, bukan i'lan. Kalau i'lan dengan mana i'lan? Ini dengan mana i'lam, artinya memberitahu masuknya waktu solat. Tulis itu. I'lam dengan makna memberitahu. Azan dengan makna beritahu. Beritahu masuk waktu solat. Baik, iqamah untuk apa? Beritahu nak solat. Ini dua. Azan beritahu masuk waktu solat. Iqamah beritahu kita nak solat. Jelas hati kita ni? InsyaAllah. Dari segi syarak, dia kita belajar kitab ni, biasanya ulama dia buat definisi dua. Syar'an, lughatan wa syar'an. Ataupun lughatan wa istilahan. Dari sudut istilah, apa makna? Ma'urifa minal alfazil masyhurati fihima, iaitu dari segi syarak maknanya ialah perkara yang terkenal itu, terdiri daripada lafaz-lafaz yang masyhur di dalam keduanya itu. Tak tahu apa. Dia panggil definisi yang tak tahu apa. Ma'urifa minal alfazil masyhurah. Maknanya patut dia katalah apa yang dikenali daripada lafaz memanggil orang azan ke. Jadi itu istilah. Tapi kita nak kata apa? Para fuqaha dia tahu, tapi kalau orang tak tahu, dia tengok definisi, dia pun tak tahu juga. Baik. Maknanya ialah apa yang terkenal itu terdiri daripada lafaz-lafaz yang masyhur dalam keduanya itu. Itulah dia panggil ta'rif. Kadang-kadang dengan ta'rif kita jadi tak tahu. Contohnya rambutan. Kalau kata buah rambutan semua tahu belaka. Tapi kalau kata buah yang berbulu ada biji dalam, payah nak cari. Baik. Dari sudut dalil, disyariatkan azan macam dalil. Dan asal azan dan iqamah itu ialah ijma'. Tulis pelajar. Al-ijma'u. Apa makna ijma'? Sepakat para ulama. Ulama Islam sudah sepakat bahawa azan dan iqamah itu satu amalan
yang telah disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla, telah disyariatkan oleh Allah berdasarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun perkara yang telah disebut oleh Nabi ataupun iqrar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tengok dia punya itu dia panggil asal dia. Yang didahului oleh mimpi yang benar. Siapa dia bermimpi? Seorang sahabat nama dia Abdullah bin Zaid. Tulis. Azan ni seorang sahabat dia bermimpi. Pada suatu malam yang di dalamnya fi lailatin tasyawaru fima yajma'un nas. Tengok ni pelajar. Pada satu malam para sahabat bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam bermusyawarah. Fima yajma'un nas. Bagaimana kita nak panggil orang untuk solat? Mana peringkat awal Islam dulu, bagaimana kita nak panggil orang untuk solat? Nak panggil macam mana? Lau, bertempik, katok geduk. Kalau orang Kelantan ni katok geduk, tahu katok geduk? Beduk tu, pukul. Itu dia panggil orang Kelantan kata katok geduk. Sedap kita lagi dah main katok geduk. Jadi mesyuarat bagaimana nak menghimpun ramai bagi menunaikan solat berjamaah. Mimpi benar itu sebagaimana dalam kitab Sunan Abi Daud. Dalam kitab Sunan Abi Daud daripada Abdullah bin Zaid. Abdullah bin Zaid, an Abdullah bin Zaid. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam mengeluarkan arahan supaya bagaimana nak panggil orang. Tengok dalam kitab ni dia kata menggunakan loceng. Amaran Nabi bin Naqus. Jadi panjang riwayat dalam hadis. Nabi tak suruh. Cuma waktu bermusyawarah tu. Waktu bermusyawarah ada yang cadang. Kita pakai serunai. Tanda masuk waktu solat. Dia kata serunai ni cara Yahudi. Ada yang cadang, kita pakai loceng. Kreng. Yang loceng ni orang Nasara. Jadi bagaimana nak buat? Bagaimanakah kita nak panggil orang? Serunai ikut Yahudi. Buat loceng ikut Nasara. Habis macam mana kita nak buat? Itu dalam mesyuarat. Maka pada waktu saya tidur, tulis itu. Jadi panjang cerita tentang mesyuarat tadi tu. Jadi ketika kata di Abdullah bin Zaid, pada waktu saya tidur, datanglah seorang laki-laki membawa loceng dalam tangannya. Dia mimpi ada orang bawa loceng. Maka saya berkata, wahai hamba Allah, adakah Tuhan nak jual loceng itu? Nak jual loceng ni ke saya? Tanya orang itu, mau nak buat apa? Awak nak buat apa dengan loceng ni? Saya jawab, kami hendak menyeru orang ramai untuk melakukan solat berjamaah. Aku nak guna loceng ni tanda masuk waktu. Masuk waktu solat, kita boleh loceng. Kreng, bunyi loceng. Kata dia orang tu dalam mimpi, mahukah Tuhan hamba kalau saya tunjukkan cara yang lebih baik? Aku nak tunjuk padamu cara lebih baik daripada loceng. Nak? Abdullah bin Zaid kata, nak lah. Kita duk cari macam mana nak, bagaimana cara nak panggil orang mari solat ni. Kalau awak ada cara yang terbaik, tunjukkan kami. Tunjuk mari sini. Maka katanya, ni. Orang itu berkata, mu kata Allahu Akbar. Dia ajar sebagaimana lafaz azan yang kita baca hari ni. Lafaz azan yang kita baca hari ni. Jadi kita lafaz azan ni tahulah kita kan. Bagaimana lafaz yang kita duk dengar hari-hari tu, dia panggil itu mari daripada mimpi.
Mari daripada mimpi. Dia kata, baiklah. Lafaz azan seperti dalam Abdullah bin Zaid, supaya kita dengarlah. Kalau kita azan sini pun, nanti orang terkejut pula, dia kata, masuk waktu dah kata. Tak lagi kata. Kan? Ya, masuk waktu dah kata, tak lagi. Baiklah kita ringkaskan. Dalam kitab saya ni ada satu kitab menarik ni. Kitab ni khas. Al-Masailul Muhimmah fil Azani wal Iqamah. Kalau kita baca ni, semua masalah ada dalam ni, insya-Allah. Baik, dia apa kata? Mengucap Allahu Akbar sampai ke habis tajuk, habis hadis azan. Sampai kepada la ilaha illallah. Apa cerita dia? Kata Abdullah bin Zaid, selepas dia pergi, dia kata, kamu lepas dia pergi dari saya, tak begitu jauh, dia berkata lagi. Mana dia gitu, dia pusing balik. Dia kata, Tuan, hendaklah Tuan hamba berkata bila berdiri hendak solat, kata pula Allahu Akbar sampai habis iqamat. Dia ajar qamat pula dalam mimpi ni. Habis cerita mimpi. Falamma asbahtu, maka bila waktu pagi saya pergi berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Zaid pergi menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa akhbartuhu bima raaitu. Saya pun cerita, ya Rasulullah, saya mimpi. Dia pun cerita mimpi dia tadi. Ada orang nak jual loceng, bawa loceng, jamu dia ajar azan dan dia ajar iqamat. Faqala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innaha la ru'ya haqqun insyaallah. Nabi kata itu adalah mimpi yang benar, insya-Allah. Mimpi kamu itu betul. Bukan lagi daripada syaitan. Qum ma'a Bilal fa'alqi 'alaihi ma ra'aita falyu'azzin. Fa innahu anda sautan minka. Alhamdulillah, kamu pergi jumpa dengan Bilal, ajar kepada dia tentang mimpi yang kamu tadi. Membagi tahu dia, ajar dia surat azan macam ni. Dan hendaklah ia melakukan seruan azan dengan apa yang dilihat dalam mimpi itu. Kerana Bilal mempunyai suara yang lebih tinggi daripada awak. Dia sepatutnya Abdullah bin Zaid lah azan sebab dia yang mimpi. Tapi Nabi suruh Bilal azan. Sebab apa? Sebab Nabi kata fa innahu anda sautan. Suara dia lebih lantang, lebih baik suara. Makna suara Bilal itu sedap dan suara dia kuat. Jadi ini di antara sunnah yang kita nak pilih muazzin. Jangan pilih orang suara serak-serak, tak apa nak bunyi. Tak, suara hang tak sedap. Pilih yang suara baik. Kalau orang dengar azan berasa nak pergi masjid, oh sedap suara dia ni. Karena azan dia tu orang jadi semangat nak pergi masjid. Ni mari hok mengatuk dak. Jadi azan. Bila mana? Hok nak pergi sikit pun jadi lemah semangat. Jangan. Itu cara benarnya. Orang udus tak ke mana suara, kalau iman kuat, dia tak peduli pun. Nak je dia. Maka saya pun pergi kepada Bilal dan memberitahu kepadanya tentang mimpi itu. Maka beliau pun melakukan azan dengan apa yang dilihat dalam mimpi itu. Selesailah. Itu baik. Maka Sayyidina Umar radhiyallahu anhum. Cerita ni bersambung. Sayyidina Umar bila dia dengar Bilal azan, sedang waktu tu dia ada di rumah dia. Beliau pun keluar dari rumahnya menyeret kainnya sambil berkata, makna Umar cepat keluar dari rumah, tarik kain ridak dia ni, ridak. Pergi cepat. Nak gimana? Pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila jumpa Nabi dia kata apa? Wallazi ba'asaka bil haqqi ya Rasulullah, laqad ra'aitu mithla ma ra'a. Rasulullah, demi Tuhan yang mengutuskan Tuhan dengan benar, sesungguhnya saya lihat dalam mimpi saya seperti yang saya dengar tadi. Maknanya Sayyidina Umar juga bermimpi dengan mimpi yang sama. Tapi
rezeki Abdullah bin Zaid, dia cepat pergi beritahu ke Nabi. Mana dia ke dia dululah sejarah tu. Kalau tidak Umar yang nombor satu. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, falillahil hamdu, segala puji bagi Allah yang telah mengajar kepada umat ini menyelesaikan masalah yang kita mesyuarat tadi, nak panggil orang mari solat macam mana, selesai dah masalah. Setakat itu hadis riwayat Abu Daud. Tulis pelajar, rawahu Abu Daud wa Tirmizi wa Ibnu Majah dan lain-lain. Qila, tutup setakat tu cerita. Segala puji bagi Allah. Tutup kurungan riwayat hadis setakat tu. Ada qaul. Pelajar-pelajar kena ingat, bila sebut ada qaul makna ada pendapat. Waqila, ada pendapat mengatakan bahawa belasan orang, bukan balasan tu, tak baris molek. Kita jauh ini kalau salah baca penat kita. Dalam bahasa Arab, qila ra'aha bid'ata asyara sahabiyan. Ada riwayat mengatakan beberapa belas orang. Tulis gitu. Belasan dengan makna ada beberapa belas orang sahabat yang bermimpi tentang perkara itu. Maknanya tawatuk. Tawatuk makna ramai sahabat sampai beberapa belah orang bermimpi mimpi yang sama. Mengajar cara azan dan iqamah. Kita kata alhamdulillah. Alhamdulillah. Ibadat kita ni telah diberi oleh Allah Azza wa Jalla kepada melalui para sahabat dan diakui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Tamatlah kisah. Cerita nak tiup seronai, cerita apa tadi? Loceng, cerita nak palu beduk, tak ada belakang. Yang adanya azan. Alhamdulillah. Cuma zaman dulu masih ada lagi. Kalau di kampung-kampung dia panggil beduk. Beduk. Negeri Kelantan orang panggil geduk. Besar geduk ni. Kita dulu ada di tangga Balasah tu. Dia tengok. Besar ni. Balok besar gini. Oh, tapi cara nak ketuk dia ada cara. Gedegung dia ya, jangan duk. Kalau tak pandai kata tak jadi. Besar beduk kita dulu boleh masuk dalam. Main menusuk dalam tu. Jadi tidak perlulah zaman kita ni semua ada mikrofon, ada speaker besar. Kenapa kita duduk bergeduk-geduk lagi? Tak payah. Tak payah duduk beduk-beduk, tak perlu. Cukup dengan apa yang dia ada. Alhamdulillah. Baik. Sekarang ni kita pergi kepada azan lain daripada solat. Pelik sikitlah kita ni. Sepatutnya tertib hak eloknya dia cerita dulu hukum azan. Tapi tuan syekh kita tak apalah, itu manhaj dia. Dia cerita kepada kita azan lain daripada solat. Boleh ke tak boleh kita azan bukan untuk solat? Sebab yang ada dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam azan untuk solat. Solat fardu. Solat sunat tak ada azan. Solat jenazah ada azan. Tak ada azan. Tapi ada sebahagian ulama menyenaraikan azan lain daripada solat. Tulis ini pelajar. Ada sebahagian ulama menyenaraikan azan bukan kerana solat. Tengok kitab kita ni. Kita cerita belakang di sini. Dia kata al-azan wal iqamah fi ghairi salawat. Kadang-kadang disunatkan. Letak garisan di bawah perkataan disunatkan. Siapa dia sunatkan? Ini wa qad yusannul azan li ghairi salah. Disunatkan azan lain daripada solat, maka para ulama berbahas. Kalau nak kata disunatkan, sepatutnya ada dalil. Nabi suruh buat ataupun para sahabat buat. Nabi tak tegur, maka itu dipanggil disunatkan. Tapi di sini siapa yang sunatkan, itulah yang dikatakan ada masalah. Sebab beberapa senarai yang diberi ini tidak ada dalil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebahagiannya ada dalil umum. Mari kita tengok satu-satu. Dan kadang-kadang disunatkan. Kita tukarlah sikit. Ada kalanya boleh diazankan. Kalau kata sunat kena ada dalil.
bukan bagi menunaikan sembahyang. Bila? Letak nombor 1, bagi orang yang sering duka cita atau kesusahan. Orang ni serabut, stres, kita pun azan dekat dia. Dan itu mudah-mudahan dengan azan itu hilang keduka citaan. Nombor 1. Yang kedua, tulis nombor 2, ketika orang diganggu oleh jin syaitan, orang kena rasuk, kita azan. Dan biasa pun macam tu. Tak? Biasanya ahli-ahli ruqyah ni bila nak baca tengok orang kena rasuk, dia azan dulu. Dia ambil mana orang kena rasuk ni, orang kena ganggu ke jin ni azan, ambil di mana? Kan? Dia kata azan ketika ada jin atau diganggu oleh ghaul. Tahu ghaul? Tulis bahasa Arab. Ghaul, ghilan. Ghaul, hantu raya. Hantu. Ada juga Arab ni ghaul. Ghaul dipanggil. Ghaul. Dia kata al-ghul al-jan iza tabadda fil lail. Hantu hok duk merayau tengah malam. Jin tu dia. Maka ada hadis, tapi hadis itu secara umum lah. Kan Nabi sebut dalam hadis, apabila kamu azan, syaitan lari, siapa terketuk, tok bunyi. Nah, bila kita jalan tu, orang bunyi totak-totak, tu syaitan ketuk sebab dia lari daripada azan. Jadi boleh jadi bila kita azan, syaitan duduk kacau, orang dia pun lari juga. Mudah-mudahan. Hadis betul ada ke tak? Hadis yang menyebut kepada kata azan tu lari jin. Ada. Dalam hadis ni, tulis hadis ni. Hadis Nasa'i. Iza taghawwalat lakumul ghilan, bila kamu dikacau oleh syaitan, fanadu bil azan. Naklah kamu azan. Hadis akhrajahun Nasa'i, tapi ulama kata la yasih. Hadis ni tak sahih. Tak sahih. Yang sahihnya mana tadi? Yang sahihnya apabila kita azan tu syaitan tu lari siapa apa tu? Siapa terketuk tu. Itu ada. Baik. Yang tadi azan untuk orang serabut dia ada tak? Ada hadis ke tidak? Dia kata azan ketika humum. Tak ada hadis. Betul itu, tidak ada dalil. Yang ke berapa kita? Yang keempat. Tulis yang keempat. Dan azan untuk orang atau hayawan yang sedang marah. Kita tengok orang ni marah merah muka-muka, mungkin azan dekat dia. Pasal apa? Sebab biasa marah ni mari daripada syaitan. Jadi kita pergi azan. Ni pun tak ada dalil juga. Yang ke 5, keempat dah. 1, 2, 3. Yang pertama, duka cita, orang stres. Yang kedua diganggu oleh jin. Yang ketiga, hayawan atau orang sedang marah. Yang keempat, orang atau hayawan yang perangai buruk. Padahal lah. Budak orang nakal-nakal tak dengar kata ni, sebelum ustaz dia bagi rotan, azan dulu. Yang ni pun tidak ada dalil juga. Cumanya dia kata perangai buruk ni mari daripada syaitan. Sesuai main dengan syaitan ni azan. Wallahu a'lam. Yang kelima, azan ketika berlaku kebakaran. Bila berlaku terbakar, azan. Sebab api itu syaitan. Syaitan mari daripada api. Bila berlaku kebakaran, ada dalil? Ada dalil. Mana dalil dia? Dalil daripada Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi. Iza ra'aitumul hariqa fakabbiru. Bila kamu tengok kebakaran, kamu takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia tak suruh azan. Sebab azan nak panggil orang solat, kita takbir Allah. Fa inna takbir yutfi'uhu. Takbir itu boleh memadamkan api.
Tapi hadis ni macam mana? Kata di muhakkik, tafarrada bi Abdurrahman ibn al-Haris an Abi Rabi'ah wa huwa munkar. Rawi itu munkarul hadis, maka hadis ini tak boleh pakai. Tidak sahih. Ada lagi hadis lain, hadis Abi Hurairah, atfi'ul hariqa bit takbir. Padamkan kebakaran itu dengan takbir. Wa fi isnadihi jahalah. Juga tidak sahih. Tapi sekurang-kurangnya adalah juga takbir, tapi azan tidak ada. Yang adanya takbir. Mana kalau tengok api nyala kita pakai takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gitu. Mana lagi? Berapa dah kita? Dan yang keenam, dan azan waktu merupanya jin dengan berbagai-bagai rupa untuk menakut mengganggu anak Adam. Macam kalau kita duduk kawasan ni kita tengok jin mari duduk kacau, azan. Ini masuk dalam tadilah iza taghawalat lakumul ghailan tadi. Ada hadis sahih tanda hadis ini. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna syaitan iza nudiya lis-salati walla walahu khusasun walahu khusas. Dia kata syaitan bila kita azan dia lari. Jadi mana kalau tengok syaitan duk ganggu, jangan lontar dia. Jangan ada ambil batu lah. Ya atau aku. Syaitan ni kena panah ke syihab. Panah ke tahi bintang tak mati. Bawa lontar dengan batu mempelik apa? Kan kita belajar dalam surah apa ni, surah As-Saffat tu. Habis nak macam mana? Kita takbir, kita azan. Azan syaitan lari. Hadis ni dalam Muslim, rawahu Muslim. Ada lagi riwayat daripada Umar. Rawah Ibnu Abi Syaibah fil Musannaf bi sanadin sahih. An Yusair bin Amri annal ghilan zukiru inda Umar. Orang kata Umar ada hantu. Ghilan ni ada hantu. Faqala inna ahadan la yastati an yatahawwal an surati allati khalaqaha Allah. Manusia ni tak boleh bertukar rupa dia. Kalau kita manusia tak boleh tukar rupa, tapi kalau jin dia bertukar. Walakin lahum saharatun kasaharatikum. Puak-puak jin tu dia ada ahli sihir dia juga. Fa idza raaitum zalika fa'azzinu. Umar kata kalau mu tengok jin kacau kamu, azan. Jadi asar, ini bukan hadis, ini asar. Rawah Ibnu Abi Syaibah, kata muhakkik bi sanadin sahih. Alhamdulillah. Baiklah. Itu hak ada yang ada hadis. Hak kata hadis man sa'a khuluquhu min insanin aw dabbatin fa'azinu fi uznai. Mana-mana orang yang jahat, yang nakal ataupun hayawan-hayawan tak dengar kata, hendaklah kamu azan di telinga dia. Asar ini rawa akhrajahu Dailami fil Firdaus fala yasih. Tidak sahih riwayat ni. Baik, mari kita tengok kitab pula. Yang keberapa dah ni? Tengok dalam nota tambahan. Dalam nota tambahan, ia ni tak ada dalam kitab kita ni. Tidak ada dalam kitab. Dalam kitab Fathul Mu'in tak ada. Ini tengok kan dah dia tak kurungan, nampak? Itu tambahan daripada penterjemah. Dia kata apa? Tambah dalam Tarsyih Al-Mustafidin, dan azan waktu diturunkan mayat dari rumah ke kubur dikiaskan pada mula-mula keluarnya dari perut ibu ke dunia. Jadi dia kata sunat juga azan waktu nak turun mayat dari kubur. Kita kata ini tambahan tidak ada dalam kitab asal. Ditambah oleh penterjemah. Dalam kitab asal, syarah dia tulis. Dalam kitab syarah, I'anatul Talibin. I'anatul Talibin kata apa? Wa'lam. Tulis kata-kata Arab ni. Wa'lam. Ketahuilah. La yusannul azan. Inda dukhulil qabri.
khilafan liman qala bi sunnatihi qiyasan. Dalam Fathul Mu'in kata, dalam I'anatul Talibin, syarah pada Fathul Mu'in, dia kata ketahui oleh kamu tidak sunat azan ketika nak waktu orang banyak dalam kubur, berbeza dengan pandangan orang kata sunat. Kerana qiyas kepada dia beranak dulu, waktu dia beranak dulu, azan kata azan, ada hadis kata azan di telinga. Jadi oleh kerana dia keluar dulu azan, dia keluar ke dunia azan, dia keluar dari dunia azan pula. Kita kata qiyas tidak ada dalil. Tulis itu, tidak sunat. Tak garisan di bawah tambahan tu. Sebab kata tulis dalam I'anatul Talibin mengatakan la yusannu, tidak sunat. Tidak sunat. Dan memang pun tidak sunat. Tidak ada dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa ketika inzalul mayyit al-qubur Nabi suruh sahabat-sahabat azan, ataupun sahabat tu azan depan Nabi. Tak ada orang buat. Semata-mata nak qiyas. Oleh kerana kita lahir dulu ke dunia, kita azan, kita masuk dalam kubur, kita keluar daripada dunia, azan juga. Kita kata, kalau nak qiyas pun biarlah betul ada dalil. Ini tidak ada dalil. Jelas itu? Jangan azan. Nak azan tunggu solat. Baik, ada lagi tambahan. Yang ke-7. Tulis. Yang ke-7, azan dan iqamat sunat dilakukan pada dua telinga bayi yang baru lahir. Ketika anak nak lahir, baru baby keluar, kita azan. Mana dalil? Tulis pelajar dalil. Dia kata, dalil dianya hadis Abi Rafi' Maula Rasulillah akhrajahu Ahmad fil Musnad wa Abu Daud wal lafzu lahu an Ubaidillah bin Abi Rafi' an abihi qala ra'aitu Rasulullah sallallahu azana fi uzunil Hasan bin Ali hina waladathu Fatimah. Dia kata Abu Rafi', aku tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam azan kepada siapa? Al Hasan bin Ali, cucu dia, ketika dilahirkan oleh mak dia Fatimah. Jadi ada hadis. Cuma hadis ni pun berbeza ulama. Ada kata hadis ni pun dhaif, tapi sekurang-kurangnya ada juga hadis dhaif. Ada yang mengatakan tinggi sikit darjat. Ada. Adapun hadis iqamat. Iqamat, dia kata man wulidalahu maulud, siapa dia azan dan siapa dia dapat anak, hendaklah dia azan telinga kanan, wa aqama fil yusra, qamat di telinga kiri, lam tadurrahu ummus sibyan. Budak ni tidak dikacau oleh ummus sibyan. Nama jin hendak mengacau budak. Hadis ni rawahu Abu Ya'la al-Mausili dan juga Al-Baihaqi fi Syu'abil Iman dan lain-lain. Hadis ni kata Baihaqi dhaif, dan juga Al-Iraqi kata hadis ni tidak sahih. Jadi dua-dua tu tidak sahih. Jadi kalau kita nak azan, azanlah. Ambil menjadi amalan dah kita ni. Kan? Azan apabila dilahirkan anak. Tapi bila nak azan tu? Tanda betul-betul. Bila nak azan? Azan ni bila kita keluar aja baby, azan lalu. Habis ni setengah orang ni esok baru azan. Lah. Kita nak anak kita keluar daripada perut mak dia, terus dia dengar azan. Dia keluar daripada perut mak dia dengar azan. Faham ke tidak tu? Jangan tunggu 7 hari. 7 hari tu nak sembelih kambing akikah. Jadi azan keluarnya nak. Adapun iqamah tu lemah sangat dia punya hadis, kita pegang dengan azan. Cukuplah azan dia. Kita kata alhamdulillah, sekurang-kurangnya anak kita keluar daripada perut mak dia dengar lafaz Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, hayya 'ala salah. Awal ajak solat awal lagi. Kalau besar baru nak solat, tak apa nak dengar kata, kan? Kalau besar baru nak solat, tak apa nak dengar kata. Apa lagi yang ada? Habis dah. Oh, ada lagi. Yang ke-8. Dan juga waktu orang hendak bermusafir turun tangga rumahnya, ini pun tidak ada dalil, tak payah azan lah.
Yang adanya apa? Ni. Ambil perisa Muslim. Nabi kita aja doa keluar dari rumah. Bila kita nak keluar dari rumah, kita baca bismillah. Tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billah. Ajar. Baca doa musafir. Tak ada riwayat kata Nabi kata suruh azan dulu. Sebab dia kata oleh kerana orang ni nak pergi musafir jauh, kita azan. Orang nak masuk dalam kubur musafir, kita azan. Jadi kita benda-benda azan ni termasuk dalam ibadat. Azan ni termasuk dalam ibadat. Maka seeloknya kita buat perkara ibadat ini apabila ada dalil. Alhamdulillah. Tamatlah kita 8 perkara. Yang pentingnya dan yang apa ni, biasanya penterjemah ni dia ambil i'anatul talibin. Tapi oleh kerana dia nak azan turun mayat ni, dia ambil kitab lain. Dia tak sebut pun i'anatul talibin. InsyaAllah mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kepada kita kepahaman yang baik. Buatlah ibadat apa yang adalah sunnah. Jangan buat ibadat mengikut apa yang kita nak. Jangan. Baik. Kita pergi kepada hukum azan. Tulis itu. Hukum melaungkan azan. Wa yusannu 'alal kifayah wa yahsulu bi fi'lil ba'dhi. Dan disunatkan azan itu secara fardu kifayah. Apa makna fardu kifayah? Dan berhasil dengan segolongan orang. Maknanya dalam satu kampung seorang azan cukup. Tak payah pergi 4-5 orang azan. Satu kawasan, satu masjid seorang azan. Atau setengah orang melakukannya. Mana sebahagian lah, mana sebahagian orang, mana ada setengah. Tak. Ada orang ni buat, orang lain tak payah buat. Mana dalil? Berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Iza hadaratis salah falyu'azzil lakum ahadukum. Apabila tiba waktu salat, hendaklah seorang dari kamu melakukan azan. Maknanya itu hadis sahih rawahul Bukhari. Sunat ni bagi siapa? Tulis ni pelajar. Li zakarin. Sunat azan bagi orang laki-laki. Walaupun kanak-kanak. Kanak-kanak azan tak apa. Tapi orang perempuan tua tak boleh azan. Kesian kau makcik kita tu. Dengar mak-mak kita tu. Makcik jangan azan. Sunat azan itu bagi siapa? Bagi kaum laki-laki saja. Dan orang yang sembahyang seorang diri. Dengar ni pelajar. Contohnya kita musafir seorang diri. Kita berjalan, tak ada orang. Masuk waktu solat, kita kena azan juga seorang kita. Azan. Walaupun ia telah mendengar azan daripada orang lain, mengikut yang muktamadnya. Pendapat yang muktamad. Contohnya, orang azan dah di masjid, tapi kita tak boleh pergi masjid. Kita uzur, zaman PKP. Maka kita kena azan juga di rumah kita. Khilaf bagi apa yang disebut dalam syarah Sahih Muslim. Dalam syarah Sahih Muslim kata, iaitu apabila seorang telah mendengar azan suatu jamaah, maka tidak sunat lagi baginya melakukan azan bagi sembahyang dirinya. Dia khilaf di sini. Sahih Muslim ni siapa? Tulis belajar. Imam Nawawi. Imam Nawawi kata, iza sami'a azanal jamaah, kalau kita dengar azan jamaah, wa arada salah ma'hum, lam yusanna lahu 'alal aujuh. Imam Nawawi kata apa? Dia kata maka apabila seorang itu mendengar azan jemaah, maknanya di masjid ada azan, maka tidak sunat lagi baginya melakukan azan bagi sembahyang dirinya. Itu pun boleh dipahamkan maksudnya setakat dirinya. Tutup situ. Tutup kurungan kata-kata Nawawi. Itu pun boleh dipahamkan maksudnya ialah bila orang berkenaan tidak hendak melakukan sembahyang bersama dengan jamaah itu. Kalau tidak, maka disunatkan ia azan bagi sembahyangnya. Maksudnya gini, kita nak pergi salat di masjid, tak payahlah kita azan sendiri di rumah. Tapi kalau kita tak nak pergi tak pergi masjid, macam musim PKP baru ni, jadi elok kita azan di rumah kita. Azan juga di rumah.
Tapi ada sebahagian ulama kata khilaf lah benda ni. Kalau dah dengar azan tak payah azan, kita qamak je lah. Wallahu alam. Baik. Benar. Bila seorang itu mendengar azan jamaah yang beliau ingin melakukan solat berjamaah bersama mereka, maka tidak disunatkan baginya melakukan azan mengikut yang aujuhnya. Maknanya kalau dia tak nak pergi, tak apa. Kalau dia nak pergi solat jemaah, tak payah azan. Tapi kalau dia tak nak solat, dia uzur, dia tak boleh pergi solat, kena kuarantin, dia kena azan juga di rumah dia. Menarik juga dia perbahasan, kan? Baik. Kita tamat di situ dulu. Iaitulah, belum lagi. Habis sikit dia punya perbahasan. Dan disunatkan azan iqamah demikian itu ialah bagi sembahyang 5 waktu saja. Bagi solat 5 waktu. Walaupun sembahyang qada yang luput. Contohnya kita kata, kita tidur. Sedar-sedar pukul 7.30 pagi. Habis dah subuh. Maka kita nak qada subuh. Kena azan tak azan? Azan. Kena azan juga. Tapi jangan derah sangatlah. Terkejut orang. Apa azan pukul 8 pagi ni? Rupanya geng tu tidur belakang. Dia baru sedar tidur. Jadi kena azan juga. Kena azan juga. Walaupun sembahyang qada yang luput, kena azan. Tapi ingat, tidak ada azan untuk sembahyang-sembahyang yang lain daripada solat fardu. Seperti sembahyang sunat. Kita nak sembahyang sunat hajat perdana malam ni, boleh azan? Tak boleh azan. Nak sembahyang sunat gerhana, boleh azan? La. Sembahyang raya, tak boleh azan. Sembahyang jenazah, tak boleh azan. Dan sembahyang yang dinazarkan juga tidak boleh azan. Baiklah, tamatlah kita. Azan ini untuk siapa? Untuk solat fardu semata-mata. Dan juga khilaf ulama tentang beberapa perkara yang disebut tadi. Kalau benda tu ada tabrir, macam orang kena ganggu ke syaitan ke, orang kena azan di telinga kanak-kanak tadi, ataupun diganggu oleh jin syaitan. Tapi ada pun yang lain-lain tu, tak payahlah kita azan. Cukuplah kalau kita bertakbir ke, kita baca ayat kursi ke, baca apa. Lebih-lebih lagi yang langsung tak ada sunnah tu. Waktu orang banyak dalam kubur lah, Nabi suruh cepat-cepat kita hidup azan pula kat kubur tu, kan? Ada setengah orang ni 3 kali azan. Sudah maya jenazah tu azan tu sekali. Siapa tangga azan pula, nak masuk dalam kubur azan pula. Itu semua tu menyalahi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para pelajar kita ni kalau orang suruh azan kata nanti Zuhur kara saya azan, kan? Untuk mayat ni tak ada azan. Boleh? Ada faham? Kena faham lah. Masa mengaji ni faham. Balik tak faham pula. Tak? Itu masalah dia. Baiklah. Berapa kali azan? Tanda itu. InsyaAllah kita sambung dalam siri yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.